بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد Waalaikumsalam. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan kelas perbahasan berkenaan dengan kitab Al-Mukhtasar Al-Bidayah wal Nihayah yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, diringkaskan oleh Syekh Ahmad Al-Khani. Baik, baik, sekejap nak share ambil kitab. Baik, jadi kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan beberapa lagi topik ataupun beberapa lagi isu berkenaan dengan penciptaan jin dan juga kisah berkenaan dengan syaitan. Yang mana kita dah bahaskan sebelum ini beberapa banyak isu berkenaan dengan penafian sekelompok di kalangan umat Islam, antaranya golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Mereka menafikan kewujudan jin dan juga apa yang mereka takwilkan di kalangan golongan falsafah, golongan falasifah, yang mereka mengatakan apa jin ini hanyalah ibarat kekuatan kejahatan ataupun hanyalah sesuatu yang bukan ada fizikalnya, yang hanyalah majaz ataupun hanyalah perkara yang dianggap sebagai maknawi, kekuatan kejahatan. Dan kita dah melihat dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah berkenaan dengan terbatalnya dakwaan tersebut dan bagaimana ulama menjelaskan hukum orang yang melihat jin, yang kita kata yang sama ada dibezakan, sama ada yang berubah apa dia rupa dan bentuknya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membatalkan syahadah persaksian atau penyaksian orang yang mendakwa melihat jin dalam rupa yang asal. Baik. Jadi kita nak bincang pada hari ini, kita nak bincang berkenaan dengan kita sambung pada masalah, kita tengok adakah syaitan itu berasal daripada jin ataupun salah satu daripada kalangan jin, salah satu daripada kalangan mereka. Kita dah sebut dah sebelum ni syaitan ini dia adalah sifat kan, sifat daripada perkataan syaitana, ba'uda 'anil haq wal harafa wa ba'uda, yakni kejahatan, satu perkara yang jauh daripada kebenaran. Dan boleh jadi dia daripada kalangan manusia, boleh jadi dia daripada kalangan jin. Tetapi kalau kita sebut berkenaan dengan syaitan ini, dinamakan syaitan itu maksudnya secara umumnya bila disebut syaitan, maka yang yatabadaru ala dhihni, yang sampai dekat benak pemikiran dulu adalah merujuk kepada syaitan di kalangan jin. Itu yang kita kata yang secara umumnya. Baik. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, anna syaitan aslul jin kama anna Adam aslul ins. Itu dia punya kaedah dia kan. Syaitan itu asal daripada jin sebagaimana Adam berasal, kita kata apa? Adam itu syaitan itu asal bagi jin, ataupun syaitan aslul jin kama anna Adam aslul ins. Maksudnya syaitan ni merujuk kepada zuriat keturunan iblis kan. Berasal, maksudnya asal bagi jin. Asal bagi jin. Maksudnya
boleh kita terbalik kan, maksudnya jin jin ada di kalangan syaitan ataupun syaitan yang di kalangan jin, kerana jin juga tak semua syaitan kan, jin juga ada yang jin yang baik, jin yang muslim. Itu kita kata, kita dah sebut dalam perbahasan kita sebelum ni dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah jin itu sendiri, bagaimana adanya jin yang Islam, jin yang mendengar Al-Quran, yang beriman. Begitulah juga jin yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh para ulama tafsir. Baik, sebagaimana Adam adalah asal dia asal bagi manusia kan. So kita kata jin itu syaitan itu berasal daripada jin, dan tak semua jin itu bersifat dengan sifat syaitan. Tak semua kita kata tak semua jin itu bersifat dengan sifat kesyaitanan. Sama juga manusia kan, manusia pun tak semua ada sifat syaitan tu, maksudnya ada yang beriman, ada yang kafir kan, ada yang jahat kan. Jadi itu yang kita kena faham lah, kerana ada orang mungkin dia keliru lah, dia macam dia ingat syaitan tu satu makhluk, jin tu satu makhluk kan. Tetapi kalau kita tafsirkan, kita perincikan, bolehlah kita kata kalau kita kata syaitan, maksudnya dia, kalau kita syaitan, maksudnya kalau kita maksudkan dia adalah di kalangan jin, confirm dia jahat lah. Tapi kalau kita kata jin, boleh jadi dia bukan syaitan di kalangan jin, boleh jadi dia syaitan muslim, syaitan yang mukmin, syaitan yang Islam, syaitan yang jin yang Islam, jin yang kita kata jin yang ahli sunnah kan, jin syiah pada jin, kita dah bincang sebelum ni kan. Baik, kemudian makanan jin dan minuman mereka, ini kita sentuh sedikit lah, kerana ada dalil lah daripada Nabi SAW. Contohnya kalau kita tengok balik jin ini dan syaitan di kalangan mereka, dia makan dan minum lah macam kita. Itu menunjukkan dia adalah makhluk yang lemah kan. Sebab itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang makhluk-makhluknya ini, antaranya adalah tujuannya untuk membezakan antara Tuhan dan makhluk. Dan sebab itu kita buka dalam surah Al-Ikhlas. Mudah aja Allah Ta'ala ajar kita macam mana kita nak bezakan antara Tuhan dengan makhluk. Antaranya apa? Kita tahu makhluk ini, dia adalah, sifatnya adalah lemah. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah kata Allahus samad. As-samadiyah, yakni sifat samadiyah Allah itu sifat ketuanan Allah. Ketuhanan dan ketuanan. Siyadah, iaitulah kerana dia bersifat dengan sifat yang sempurna. Datang dalam sebahagian tafsir sebahagian ulama salaf, as-samad maksudnya la jawfa fih wala ya'kulun. Sebahagian ulama kata Allah Ta'ala dia tidak berongga. Bila dia tidak berongga, dia tidak berhajatkan kepada apa-apa bentuk perkara yang perlu diisi di dalam jasad atau badan dia, sebab dia tak berongga. Berbeza dengan makhluk. Makhluk dia berongga. So nampak, Allah Ta'ala ajar kita untuk membezakan antara Tuhan dengan makhluk. Allah dengan makhluk, Al-Khaliqu dan makhluk. Ada beza. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, jelaskan dalam surah Al-Ikhlas itu, lam yalid wa lam yulad. Itu datang juga sebahagian ulama tafsir menyatakan itulah tafsiran bagi As-Samad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kerana yang beranak dan diperanakkan ada rongga. Kerana yang beranak, dia mesti kena ada rongga. Manusia lah, manusia dan juga haiwan dan jin. Jin juga beranak pinak. Nanti kita tengok dalil-dalil kan. Jadi bila dia beranak pinak, dia lemah lah, kerana dia berhajatkan kepada sesuatu. Jika dia berhajat, maksudnya dia berhajatkan untuk anak. Itu yang paling simple kita nak faham. Dia berhajatkan kepada anak untuk menyempurnakan kehidupan dia, untuk membantu dia ketika dia tua, untuk mewarisi harta benda dia, untuk mewarisi legasi dia. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan seperti makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang kita kata yang sifatnya mencapai tahap kesempurnaan yang tinggi, yang tidak boleh dicapai oleh makhluk, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, alhamdulillahilladzi kama huwa wa kama alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsuhu fauqa ma yasifu bihi khalquhu. Segala puji bagi Allah, dia
yang menyifatkan dirinya sendiri sebagaimana yang disifatkan, mengatasi apa yang disifatkan oleh makhluk tentangnya. Maksudnya makhluk tak boleh nak menyifatkan Allah SWT dengan akal mereka, mesti kena Al-Quran, mesti kena berpandukan kepada wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah yang membimbing akal mereka untuk memahami. Sebab itu beza kan antara makhluk dengan Allah. Sebab itu Nabi SAW bila sebut dekat sahabat dia tentang Dajjal, kan? Dajjal akan datang. Nabi bagi tahu, Nabi tahzir tentang Dajjal. Kan? Tapi Nabi SAW tegaskan kepada para sahabat, perkara yang akan menyelamatkan kamu bila kamu tahu beza antara Tuhan dengan makhluk. Nampak? So Nabi dah bagi tahu, Nabi kata apa? Innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Nampak? Apa? Dia Dajjal itu buta mata sebelah dia. Sebelah mata dia buta. Dalam sebahagian riwayat maksudnya mata dia tu sebelah tertutup. Dan sebelah lagi terbonjol keluar belah kiri. So, kalau kita himpun semua riwayat tu, kita akan dapatlah dia punya rupa dia tu memang tidak sempurna. A'war. Apa maksud a'war? Maksudnya ada dua mata tapi salah satu mata tidak berfungsi dengan baik. Itu yang dia kata buta tu. Buta sebelah tu. Buta sebelah. Ada yang orang yang kita hari ni dia tak faham. Dia punyalah dia tak faham, kita kata ni punca sesat ni. Bila tak faham Al-Quran dengan hadis ni mengikut bahasa Arab ataupun mengikut kita kata kefahaman ulama salaf, kefahaman ulama mu'tabar, dia pergi gambarkan Dajjal tu ada mata satu kan. Itu tak betul tu. Sedangkan Dajjal ada dua mata tapi salah satu mata dia tidak berfungsi. Bahkan kedua-dua matanya itu cacat. Salah satunya tidak boleh berfungsi. Satu lagi maksudnya dia tertutup dan sebelah lagi terbonjol keluar yang Nabi SAW sebut macam apa buah anggur kan, macam inab, macam buah anggur. So dia maksudnya terkeluar mata dia. Terkeluar macam mana tapi nak bagi tercacat. So Nabi SAW jelas explain dekat para sahabat. So ini kita kata satu bentuk pengajaran yang tarbiyah, didikan yang sangat kukuh, yang sangat teguh. Nabi SAW tak suruh sahabat ni terlampau takut macam kita hari ni kan, dengar cerita. Memanglah Dajjal ni memang dia adalah fitnah yang besar. Memang kita kena waspada. Kita kena waspada daripada fitnah dia. Tetapi kita kena faham, bila kita cerita pasal Dajjal ni, kalau kita bagi orang takut dekat Dajjal tu lebih daripada Allah, salah lah. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi SAW, Nabi tahzir, Nabi bagi tahu tentang Dajjal, bahaya Dajjal. Tapi Nabi SAW taklah sampai tahap menyebabkan orang tu takut Dajjal lebih daripada Allah. Sebab tu Nabi SAW suruh ajar kita isti'adah. Ista'izu min fitnatid Dajjal. Mintalah perlindungan daripada fitnah Dajjal. So minta perlindungan kepada siapa? Allah. Nabi SAW tak suruh kita ni obses, takut dengan Dajjal ni sampai tahap jadi jadi obses ni, jadi gila dah. Dia macam gila sikit kan. Dia macam terlampau takut kan, macam semua benda nampak Dajjal, nampak ini Dajjal, itu Dajjal, semua Dajjal. Ini tak diajar oleh Nabi SAW. Bercanggah dengan sunnahnya, bercanggah dengan kita kata apa yang menjadi petunjuk Nabi kita SAW. Sebab tu Nabi bagi tahu dekat sahabat, innahu la yadurru musliman. Nabi bagi tahu, sesungguhnya fitnah Dajjal ni dia tidak akan memudaratkan orang Muslim. Kalau selagi mana kamu Islam, kamu mentauhidkan Allah, kamu kenal Tuhan kamu, dia tak akan memudaratkan kamu. So cukuplah kita kata Nabi SAW bagi tahu kat kita macam tu kan. Maksudnya apa kita nak takut dia lebih-lebih sampai tahap berzikir Dajjal 24 jam tu, lagi lebih banyak dia duk kenal Dajjal tu, lagi banyak dia kenal Dajjal berbanding dengan Tuhan dia sendiri, berbanding dengan Allah Ta'ala. Jadi akhir sekali takut kat Dajjal tu lebih. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, innahu a'wa. Dajjal ni buta, sebelah mata dia tu tak berfungsi. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dan Tuhan kamu, Rabb kamu, bukan buta mata sebelah, ataupun bukan mata dia tak berfungsi sebelah. Kat situlah Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathil Bari, dia kata apa? Daripada situlah ulama-ulama salaf, ulama-ulama Islam
mengistimbatkan bahawasanya bagi Allah itu ada dua mata. Allah ada dua mata yang sempurna, tidak seperti Dajjal. Jadi dekat situ kita tengok macam mana kan. Maksudnya kita tahu beza antara makhluk dengan Khalik, pencipta kita, Tuhan kita. Sebab itu dalam konteks jin ini kan, penciptaan jin. Jadi kita jelas dah sebelum ni, jin ni dia makhluk macam kita. Sebab tu kita dah sebut dalil yang menunjukkan jin ni beranak pinak, antaranya yang kita dah sebut sebelum ni dalam surah Al-Kahfi kan. Surah ayat 50 tu, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya. So menunjukkan iblis dia ada anak pinak dia, ada zuriat keturunan dia. Macam mana dia dapat zuriat keturunan, dia kahwin tu macam mana, itu wallahu taala a'lam, kita tak tahu. Tetapi yang sahihnya dia pun beranak pinak ni, dia menikah macam kita juga, dia pun ada isteri dia pun semua kan. Dia kahwin 2 ke, kahwin 3 ke, 4 ke, kelima ke, kita pun tak tahu. Tak pernah mana-mana ada orang yang dijemput ke kenduri dia. Tu jawapan dia kan. Kalau orang nak tahu lebih tu tak. Kalau datang dalam hadis cerita, baru kita cerita. Kalau tak datang, kita kata wallahu ta'ala a'lam. Nahnu natawaqqafu. Kita berhenti. Itu maksudnya tawqif. Maksud kita berhenti. Baik. Jadi jin dengan syaitan. Jin. Syaitan di kalangan jin. Jin itu sendiri, dia makan dan minum macam kita. Dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW apabila didatangkan kepada Nabi beberapa biji batu untuk istijmar, untuk Nabi SAW istijmar, iaitu membersihkan, kita kata untuk istinja dengan batu, yang disebut istijmar. Maka didatangkan kepada Nabi SAW tulang dan juga mungkinlah kat batu yang didatangkan tu ada campur dengan tulang, ada tulang dan juga ada najis. Najis binatang lah, maksudnya kambing atau unta. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala ta'tini, ataupun Nabi sebelum sahabat pergi cari batu ataupun something yang kita kesat untuk digunakan oleh Nabi SAW. So dia orang percaya, Nabi perintahkan dia orang. Tapi Nabi dah bagi tahu siap-siap, wala ta'tini bi'azmin wala birawsah. Jangan bawa dekat aku tulang dan juga rausah, yakni najis, najis binatang. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia nak tahulah kenapa tak boleh tulang kan, padahal tulang tu kesat juga, macam batu juga sifat dia. Kenapa tak boleh juga digunakan rausah ni, dia taik yang maksudnya tinja binatang yang sudah mengeras kan, yang dah jadi macam batu kan, ataupun bukankah benda tu kesat juga? So apa beza dia? So ditanya Abu Hurairah kepada Nabi, maka Nabi SAW bersabda, huma min ta'amil jin. Huma min ta'amil jin. Keduanya merupakan makanan jin. Macam mana tu? Makanan jin, tulang dengan tinja binatang. Najis binatang. Baik, kita akan lihat nanti ya. Wa innahu atani wafdu nasibiyyin. Kata Nabi SAW bersabda, wa innahu atani wafdu nasibiyyin ataupun nasibiyyin. Wa ni'mal jin. Kerana telah mendatangi aku rombongan jin nasibiyyin. Nasibiyyin ataupun nasibiyyin. Nasibiyyin ni iaitulah jin yang berasal daripada Iraq. So mereka pun ada tempat mereka kan. So mereka datang minta minta Nabi SAW ajarkan mereka Al-Quran. So ini kalau kita buka dalam tafsir surah Al-Ahqaf dan juga surah Al-Jin, masih dibahas oleh ulama tafsir lah. Kemudian kata Nabi SAW, wa ni'mal jin, mereka ni sebaik-baik jin. Maksudnya mereka ni jin Muslim, daripada wafdu nasibiyyin. Rombongan daripada Nasibiyyin, daripada Iraq. Fasa'aluni az-zada. Lalu mereka minta daripada aku az-zada, ini bekalan, ini makanan. Fada'autullaha lahum, maka aku berdoa kepada Allah untuk mereka. Alla yamurru bi'adbin wala rausah illa wajadu 'alaiha ta'aman. Maksudnya tidak ada apa pun yang mereka melalui sesuatu tempat, kalau ditemui adanya tulang dan juga tinja binatang, melainkan mereka akan dapati padanya ada makanan. Maksudnya di sini, kalau kita tengok dalam riwayat ini, maka Nabi SAW kata, la yamurru bi'azmin wala rausah
illa wajadu 'alaiha ta'aman. Maksudnya tidak ada tempat yang mereka, hadis ni boleh kita kata dua kefahaman lah. Satu, tidak ada tempat yang mereka lalui yang ada tulang, tulang belulang dan juga najis binatang, melainkan mereka akan dapati berada berdekatan dengannya makanan untuk mereka. Satu. Yang kedua, tidak ada tulang dan najis yang mereka temui, melainkan tulang dan najis itu akan menjadi makanan untuk mereka. Tulang untuk makanan jin, yakni jin yang apa kita kata jin, apa dia di kalangan lelaki atau wanita mereka. Adapun rausah, adakah jin yang tu juga makan? Dikatakan oleh sebahagian ulama, rausah itu adalah makanan untuk binatang mereka. Kalau mereka ada anjing, mereka ada binatang yang mereka bawa, itu untuk makanan untuk binatang di kalangan jin. Binatang mereka yang mereka bawa atau mereka pelihara yang datang kita kata sebagai makanan untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam kan. Tapi ala kulli hal, ini adalah satu perkara yang kita kata mukjizat Nabi SAW yang Allah berikan, yang mana Nabi SAW mendoakan, doa minta kepada Allah supaya diberikan makanan di kalangan jin tersebut daripada tulang dan juga tinja binatang tadi. Baik. Wa fi sunan at-Tirmizi, dalam sunan at-Tirmizi dengan sanad yang sahih disebutkan apa? Nabi SAW bersabda, la tastanju bir-rawsi wala bil-'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kamu beristinja menggunakan raus, yakni apa dia, najis ataupun tinja binatang, wala bil 'idham, dan juga tidak digunakan dengan tulang, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, kerana sesungguhnya ianya adalah makanan, zat, ini bekalan makanan untuk saudara kamu di kalangan jin. Baik. Dalam riwayat Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud, dia kita tengok lagi macam mana makanan jin ni kan. Atani da'i al-jin fa dhahabtu ma'ahu fa qara'tu 'alaihim al-Quran. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dia katakan Nabi SAW bersabda, datang kepadaku beberapa orang jin dan aku pergi bersama dengan mereka. Fa qara'tu 'alaihim al-Quran, maka aku membacakan kepada mereka Al-Quran. So Nabi berdakwah kepada jin. Qala fantalaqa bina fa arana atharahum wa athara niranihim. So Ibnu Mas'ud dia pergi tengok, tapi Ibnu Mas'ud dia tak boleh tengok jin tu. Dia hanya tengok apa? Kesan-kesan apa dia, perkakah yang mereka tinggal dan kesan-kesan api mereka. Wa sa'aluhu az-zad faqala. Mereka meminta kepada Nabi SAW makanan. Faqala lakum kullu 'azmin dhukira ismullah alaih yaqa'u fi aydikum lahman. Setiap maksudnya apa dia, tulang yang mereka temui, yang mereka baca bismillah, maka dia akan, Allah Ta'ala akan menumbuhkan daging daripada tulang tersebut untuk menjadi makanan mereka. Wa kullu baqaratin ataupun wa kullu ba'rah ulifa. Jangan tengok balik dia punya lafaz tu, wa kullu disebut apa? Ulfi dawabikum. Ini dalam riwayat Imam Muslim kan. Jadi kita akan jelaskan apa maksud dia kan. Adakah ini makanan mereka, ini saja makanan mereka tak boleh makan benda lain? Itu kita kena faham. Hadis ini dia bukan nak cerita itu makanan dia saja, itu saja makanan dia. Maksudnya dia tak boleh makan benda lain kan. Kita kena faham. Sebab itu kita kena tengok nanti. Baik. Dikatakan dalam riwayat Imam Muslim, dikatakan lakum kullu 'azmin dhukira ismullah alaihi yaqa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Ini dalam apa? Dalam Al-Minhaj, syarah Sahih Imam Muslim, makanan ini special untuk jin mukmin. Jin muslim. Maksudnya ini kelebihan yang ada pada jin mukmin, jin yang beriman dengan Nabi Muhammad, jin Islam. Bukan pada semua jin. So ini special. Maksudnya setiap kali mereka, sebab tu kalau kita tengok lafaz hadis ni, jin itu datang daripada jauh, datang daripada nasib, maksudnya jin
Nasibin datang daripada Iraq. So datang ke Madinah. So mereka bergerak, maksudnya mereka mengembara, datang daripada jauh. Kemudian mereka berhajatkan kepada makanan. Subhanallah. Kita tengok ini menunjukkan jin ni dia tak ada lah macam yang digembar-gemburkan oleh orang kafir kan. Dia boleh menunaikan hajat orang apa semua tu kan. Bohong kan. Maksudnya macam kita tengok ni lah kartun Aladdin tu kan. Dia boleh menunaikan hajat orang ni, hajat ni. Semua tu karut. Jin bukan macam tu. Kalau dia boleh menunaikan hajat ni, dia hanya menunaikan hajat wali-wali dia je. Wali dia di kalangan orang-orang kafir, orang yang percaya dengan dia, yang dia menunggang mereka ni, diperbodohkan oleh jin. Itu betul. Kan? Tapi kalau yang kartun ke cerita yang digembar-gemburkan oleh orang kafir ni, jangan kita percaya. Bukan macam tu. Jin ni tak ada lah power hebat macam tu sangat. Dia ada kelebihan dia, tetapi dia tak ada lah sampai tahap kita kena takut dekat dia. Dia sama macam kita sebenarnya. Kan? Sebab tu yang dalam hadis Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa fi aidikum ataupun lakum kullu 'azmin dzukira smullah alaihi yaqa'u fi aidikum lahman. Apa sahaja, sebab tu kenapa ulama kata ini khusus untuk jin Islam. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu setiap tulang yang ada yang mereka temui yang disebutkan nama Allah. Subhanallah. Maksudnya jadi halal. Dia tulang tu asalnya tulang kan. Kemudian disebutkan nama Allah, zukira smullahu alaih, maksudnya Nabi ajar mereka bila jumpa tulang baca bismillah akan dapat makanan. Maksudnya tulang itu akan menerbitkan daging untuk mereka. So ini speciality untuk jin Islam saja. Kata Imam An-Nawawi di dalam Minhaj Syarah Sahih Imam Muslim Ibn Hajjaj, dalam Syarah Sahih Muslim kan. Sebab tu dia kata قال بعض العلماء فهذا لمؤمنهم وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. Itu datang dalam riwayat yang lain. Jin kafir ni dia makan apa? Dia makan makanan yang tidak dibacakan bismillah padanya. Maksudnya dia boleh makan makanan kita kalau kita tak makan dengan baca bismillah. Saki-baki makanan tu, yang tu dia makan. Dia boleh makan. So itu yang jin dalam kategori yang dia duduk dekat rumah-rumah orang apa semua kan, yang dia makan tu. So dia boleh tak makan nasi? Makan nasi. Kalau dia boleh ke makan bertih jagung ke apa, dia makan. Kalau kita tak baca bismillah, dia tu jadi makanan dia bagi jin-jin yang kita kata apa, yang munafik ke, jin kafir ke, jin yang syiah. Sebab tu datang dalam riwayat Al-Sya'bi yang kita, ataupun di riwayat Al-A'mash yang kita bawa sebelum ni kan, dia suka makan nasi. So sebab tu kita kena faham, dia tak menghalang dia untuk makan benda lain. Dia boleh ke makan kek? Boleh je. Kalau kita makan tu tak baca bismillah, dia makan juga. Cuma kita tak nampak. Kan. Sebab itu Nabi SAW kata, wa kullu ba'ratin ulifa lidawabikum. Kullu maksudnya adalah apa? Makanan yang untuk binatang-binatang mereka itu pula adalah setiap tinja-tinja tadi. Maksudnya akan dijadikan makanan untuk binatang-binatang mereka. So itu menunjukkan jin ada binatang-binatang dia. So kalau dia pun ada kuda dia pun ada anjing dia pun ada binatang-binatang. Maksudnya Allah Ta'ala alam macam mana binatang-binatang tu tak disebutkan dalam hadis secara spesifik lah, tapi dia ada binatang dawab ni, maksudnya binatang yang melata sama ada kenderaan dia kan. Allah Ta'ala alam. Sebab itu Nabi SAW melarang kita untuk istinja dengan tulang dan juga tinja. Itu antara alasan fala tastanju bihima fa innahuma zadu ikhwanikum. Sebab Nabi bagi tahu jin ni adalah saudara kita, maksudnya saudara muslim. So kita tak boleh menzalimi mereka dengan kita menjadikan makanan mereka yang Allah ciptakan itu sebagai istinja kita, sebagai satu bentuk penghormatan untuk mereka. Subhanallah. So kat sini kita boleh faham kullu muslimin imma minal ins wal jin lahu hurmah, ihtiram. Setiap muslim, sama ada di kalangan manusia, insuhum au jinnuhum, ada kehormatan yang kita kena jaga. Sebab apa? Sebab dia muslim.
Kita kena jaga. Maksudnya tak boleh kita menzalimi. Yang kita ambil tulang untuk digunakan istinja, tak boleh. Haram hukum dia. So Nabi larang. Kan? Baik, sebab itu kalau kita tengok balik macam mana itu untuk makanan jin yang Muslim. So di sini isbat adanya jin Islam. Isbat adanya jin yang kita kata yang menjadi saudara kita dari sudut agama tu. Yang inilah yang dibahaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Isu berkenaan dengan bolehkah kita minta tolong jin. Dia kita kena faham. Secara asas prinsip haram kita minta tolong jin. Apa sahaja alasan jin apa sekalipun kita bagi nama dia, haram minta pertolongan jin. Apa dalilnya? Dalil surah jin. Allah kata, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahawasanya ada lelaki-lelaki di kalangan manusia yang memohon perlindungan. Ya'uduna birijalin minal jin. Memohon perlindungan daripada ataupun kepada lelaki-lelaki di kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Bertambah kepada mereka. Maka bertambah kepada mereka itu kesesatan, kesyirikan dan kejauhan. Sama ada menambahkan, dia ada dua tafsiran. Menambahkan kesyirikan dan juga kesesatan pada orang yang minta tolong, ataupun menambahkan kesombongan kepada jin tadi. Jin tu bertambah sombong dan bertambah kufur, lalu dia pergunakan orang yang kena digunakan oleh dia tadi di kalangan manusia. Sebab tak cerdik. Kan? Jadi haram, maksudnya memohon pertolongan jin. Sebab tu orang Melayu banyak dia bagi alasan. Sebab dululah kan, jin Islam. Saya seru ni kawan saya, jin bunian, bla bla bla, jin nama ni gini. Haram hukum dia, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah minta kepada benda ghaib. Minta kepada syai'un ghaib. Ghaibun. Benda yang ghaib. Maksud benda yang tak nampak. Benda yang kita tak nampak. Benda yang ghaib ini, maka kita kata dia termasuk daripada perkara yang kita kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak macam kita minta tolong dekat orang. Kita minta tolong kawan kita. Tolong aku ni kan. Tolong tolak kereta aku ni, kereta aku rosak. Tak ada masalah. Itu satu perkara yang kita kena faham. So tak bolehlah minta macam apa, ilmu-ilmu yang batin ni, ilmu-ilmu batin ni selalu dia minta kat jin lah. Tapi dia bodoh juga kadang-kadang tu, depa ni tak faham asal. Depa tak faham asal. Lalu depa mendakwa, ini bukan aku minta kat jin ni, aku minta kat wali Allah di kalangan jin. Dia pulas, dia kalah kat situ. Padahal kira jin jugalah, tak boleh lah kan kau pergi seru nama dia, tak boleh lah. Even kalau kau seru nama jin tu nama manusia sekalipun, kau kata kau nampak dia ke apa benda ke, still tak boleh. Sebab dia adalah benda gaib. Benda yang kita kata kalau dia mendakwa dia jumpa dalam hutan ke orang tu kan, lepas tu orang tu hilang tiba-tiba kan, maksudnya mendakwa dia sebagai orang bunian ke apa semua, still tak boleh. Sebab dia hukum yang sama. Tukarlah nama apa sekalipun, wali ke apa ke, dia kata jumpa malaikat ke, still benda yang sama, hukum yang sama, dia tetap. Sebab apa? Ni ada isu. Dia kata, ada orang kan, dia kata saya dapat ilmu ni daripada malaikat. Ni kita dengar kan. Kita dengar tu kita meremang bulu kita. Suka hati dia je kan, dakwa macam tu. Tapi dia ada syubhat. Syubhat dia apa? Dia kata, dia kata bukan semua benda gaib ni jin. Boleh jadi malaikat. Kan? Jadi malaikat, dia kata, malaikat datang kat aku. Dia mimpi jumpa malaikat. Itu malaikat lah. Mana ada aku ni dia bertapa dekat gunung sekian. 5 hari 5 malam, 40 hari 40 malam bertapa. Kan? Tiba-tiba datang dia pakai jubah putih. Dia asal jubah putih je dia kata malaikat. Janggut. Berseri-seri muka dia. Takkan jin kot, jin muka. Kan? Dia faham jin ni mesti muka apa? Muka ganas. Jin muka macam raksasa, monster kau semua kan. Hantu macam tu kan. Tak ni, aku jumpa ni, betul ni. Dia rupa macam tok moyang aku. Macam tu. Dia rupa cantik. Itu yang jadi duk kata bertemu dengan bunian apa semua tu.
Kan, jumpa muka cantik sikit, dia kata, ni jin baik. Tak semestinya. Sebab kita kena faham tabiat jin itu sendiri. Dan kena faham tabiat malaikat. Supaya kita boleh beza. Kita dah sebut sebelum ni, malaikat, dia adalah makhluk Allah yang apa? La ya'suna ma amara Allah. Dia tidak bermaksiat kepada Allah. So, bila kita sebut malaikat ni dia tak bermaksiat kepada Allah, dia sentiasa mentaati Allah. So, kita kena faham pula apa itu ketaatan, apa itu maksiat. Sebab itu penting kita tahu benda yang perintah dan larangan Allah. Dulu kita kena tahu, benda yang pertama sekali kita kena tahu setelah kita kenal Allah Ta'ala, kita kenal beza Allah dengan makhluk tu tadi, kita kena tahu apa perintah Allah, apa larangan dia. Allah perintah kita supaya mentauhidkan dia dalam ibadat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita minta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta hanya kepada Allah. Tauhid. Doa kita. Permintaan kita. Istighathah. Di saat kesulitan, kita minta kepada Allah semata-mata. Perintah Allah yang tak boleh diubah. Adakah malaikat tergamak malaikat yang taat ni, dia boleh kata dekat manusia, minta dekat aku? Cuba kita fikir logik. Ini logik yang sejahtera. Kita dah kata malaikat dia takkan bermaksiat pada Allah. So bila dia tak bermaksiat dengan Allah, adakah dia tergamak suruh manusia untuk sembah dia? Kan? Sedangkan malaikat ni dia takkan bermaksiat kepada Allah. Sebab itu apa yang menjadi masalah orang yang selalunya ilmu batin ni, sebab mereka tak boleh bezakan antara ciri-ciri malaikat tu, sifat-sifat malaikat dengan sifat-sifat khusus malaikat, dan sifat-sifat khusus bagi jin. Sebab itu dalam surah, kalau kita tengok dalam surah Saba ayat 40 hingga 42. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Saba ayat 40. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Apa maksud dia? Wa yawma yahsyuruhum jami'an. Yang kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, yaum nahsyuru haula'il kuffari billahi jami'an. Bila hari yang Allah akan menghimpunkan seluruh orang-orang kafir. Thumma naqulu lil malaikah. Kemudian kami, yakni Allah akan berfirman kepada malaikat. Allah akan bercakap dengan malaikat. Allah akan tanya malaikat. Aha ula'i kanu ya'budunakum min dunina. Aha ula'i kanu ya'budunakum min dunina. Mereka itukah? Mereka ni yang kafir ni. Mereka dulu menyembah kamu ke? Menyembah kamu ke malaikat? Min dunina, selain aku, selain kami. Maksudnya Allah tanya malaikat ni. Wahai malaikat-malaikatku. Mereka ni sembah kamu kan dulu? Adakah kamu suruh benda tu? Itu maksud dia. Adakah kamu, wahai malaikat, yang mengarahkan mereka ni untuk menyembah kamu? Tengok, malaikat kata apa? Qalu subhanaka. Rabbana subhanaka. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Tanzihan laka wa tabri'atun mimma adafa ilaika haula minas syuraka'i wal andad. Yani, malaikat menyucikan Allah. Menyucikan sifat Allah yang telah disifatkan bahawasanya dia ada sekutu. Sebab itu kata Imam Ibn Jarir At-Tabari bila menjelaskan ayat ni, dia kata apa? Sama macam ayat ni, dia sama macam Allah tanya Nabi Isa nanti. Dekat akhirat nanti Allah akan panggil Nabi Isa, Allah akan tegakkan hujah di hadapan orang-orang yang sembah Nabi Isa. Orang Kristian lah yang kata dia Tuhan. So sama macam ayat tu. Dalam ayat apa? Anta qulta lin-nasi ittakhazuni wa ummiya ilahaini min dunillah.
Engkaukah wahai Isa, engkaukah yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan. Sebagai sembahan dua sembahan selain daripada Allah. So Nabi Isa pun berlepas diri. Dia kata, tak, aku tak pernah suruh. Sebab engkau lebih mengetahui apa yang ada dalam diriku. Cuma Allah Ta'ala tahu. Nabi Isa pun tak tahu. Allah Ta'ala lebih tahu. Tetapi kenapa Allah tanya depan mereka? Allah nak tegakkan hujah. Sama macam Allah panggil malaikat. Allah tanya, wahai malaikat, kamukah yang suruh manusia ni sembah kamu? So sebab apa? Sebab malaikat bagi tahu alasan dia. So ini benda yang kita kata qat'i. Benda yang kita tak boleh nak kita ni mungkin tak, ni qat'iyun. Benda yang putus. So kita tak boleh nak kona-kona dah. Memang ini jawapan dia. Apa malaikat kata? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Anta waliyuna, engkau ialah ya Allah, engkaulah Tuhan kami, engkaulah pemimpin kami, engkaulah apa yang melindungi kami, engkaulah yang memerintahkan kami. Min dunihim, bukan mereka itu. Iaitulah apa yang dinisbahkan sekutu bagi Allah itu, sembahan-sembahan. Tengok malaikat kata apa? Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka sebenarnya kena tipu dengan jin, mereka pergi sembah jin. Subhanallah. Bal kanu ya'budunal jin. Malaikat bagi tahu. So orang yang kat dunia ni, dia perasan dia jumpa malaikat. Kononnya malaikat jumpa dia sembang dengan malaikat, sebenarnya dia kena tipu dengan jin. Sebab apa? Sebab malaikat bagi tahu. Kalau orang tanya kita, macam mana kamu tahu ni? Ustaz janganlah nak mandai-mandai sangat. Ustaz bukan tahu benda gaib. Ya, saya tak tahu benda gaib, tapi saya berpegang dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, Al-Quran alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan, Allah, bukannya saya cakap. Allah ni alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui berkenaan dengan alam nyata, alam ghaib dan alam nyata. Dia bagi tahu dalam Quran. Kamu yang tak baca, kamu yang jahil. Kamu baca terjemahan, kamu tak rujuk tafsir, kamu tak faham. Sebab tu kamu duk kena tipu dengan jin. Malaikat sendiri berlepas diri dan malaikat kata bal kanu ya'budunal jin. Orang-orang yang buat syirik ni, dia bukan sembah, dia bukan sebab hakikatnya dia yang dia jumpa dengan, dia kata malaikat lah, wali Allah lah yang nampak ada janggut lah, pakai baju putih lah, macam-macam yang kita selalu dengar kan, orang-orang duk cerita. Sebenarnya mereka ditipu oleh jin, mereka menyembah jin. Sebab apa mereka menyembah jin? Sebab mereka taat kepada perintah jin tu. Bila dia jumpa saja, kononnya wali lah, kononnya malaikat lah, dikatakan malaikat dan sebagainya kan, lalu dia akan perintahkan dengan something. Kamu kena baca zikir ni. Kalau kamu baca zikir ni, kamu akan gini. Dia pun taat. So dia sembah. Itu sembah tu. Sembah tak sebenarnya dia kena sujud. Dia taat. Lebih daripada Allah. Lebih daripada perintah Allah dan Rasul. Habis dia sembah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta, rahib-rahib pendeta mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Adakah mereka sujud? Tak. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh rahib dan pendeta mereka, dan mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh rahib dan pendeta mereka. Walaupun benda itu adalah benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Sama macam jin. Dia orang ikut kononnya wali yang mereka jumpa itu, kononnya tok syekh yang mereka jumpa di alam ghaib itu, mereka kena tipu. Bal kanu ya'budunal jin. Kemudian kata, tengok malaikat kata apa? Aktsaruhum bihim mu'minun. Majoriti di kalangan mereka, majoriti orang musyrik, orang syirik, orang yang buat syirik ni percaya dengan jin. Subhanallah. Jadi pegang kaedah ni. Ada mana-mana ilmu yang pelik-pelik yang ajar supaya baca meratib sekian, baca ayat Quran sekian untuk bertemu dengan jin Islam, untuk bertemu dengan wali Allah yang di alam ghaib ke, tok petala langit ke, tok tentara hitam ke, tok panglima hitam ke, panglima awang ke, panglima kuning ke, panglima biru ke. Dia selalu, orang Melayu kita, dia akan bagi nama-nama yang spesifik. So dia ada nama-nama yang tertentu lah, macam dia bagi contoh panglima awang lah, panglima hitam lah, panglima kuning lah, panglima sekian. Nama-nama yang pelik-pelik tu tak mengubah hakikat mereka itu adalah jin. Ini kaedah yang solid. Apa dalilnya? Kita bagi tahu tadi. Quran sebut. Allah akan tanya. Sebab itu kenapa ulama kata jin ni ramai yang menipu.
Jin yang kafir, jin yang musyrik, jin yang jahat, memang menipu. Kerja dia menipu. Kecuali jin-jin Islam. So kita akan bincang ini dulu kan. Jadi فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. So Allah Ta'ala pada hari tersebut mereka tak boleh bagi apa-apa manfaat. So Allah Ta'ala zahirkan kelemahan jin yang manusia sembah tu. Hari itu mereka tak boleh nak tolong dah. Kat dunia ni dulu bukan main lagi belagak. Kau nak nak ilmu ni kau kena buat gini. Kau kena bertapa macam ni. Kena baca zikir wirid ni sekian. Baru kau akan dapat ilmu kebal, ilmu halimunan, ilmu ini, ilmu itu yang sekarang ni jangan kita ingat benda ni tak ada tau. Kalau kita buka dalam laman Shopee, laman Lazada dengan Shopee penuh dengan benda-benda ni. Wallahul musta'an. Masih ada lagi kan ilmu panglima hitam lah, ilmu ghaib ni lah, ilmu tu lah. Siap jual kitab lagi, jual buku. Kemudian ada pengeras, ada mahar, dia tulis kat situ mahar. Jadi dia tak guna istilah kononnya nak bagi tersuci sangat, tak tulis sebut harga, tapi dia tulis mahar. Kononnya suci lah, padahal itu semua adalah syirik. Kerana dia minta tolong pada jin. Bohong mereka kata tak, ini ilmu yang khusus, ilmu yang kami dapat daripada malaikat ke, daripada jin Islam ke. Ini semua bohong. Kerana kalau malaikat takkan bohong. Pegang kaedah. Malaikat dia taat kepada Allah. Dia takkan buat benda yang syirik. Dia takkan suruh manusia supaya minta dekat dia. Kerana malaikat bukan itu tugas dia. Tugas malaikat ni banyak. Antaranya dia menjaga urusan berkenaan dengan hujan, menjaga urusan berkenaan dengan tulisan takdir, menjaga berkenaan dengan catatan amalan kita. Dia menjaga keselamatan kita. Sebahagian orang yang dia berdoa, maka Allah mustajabkan doa dia. Kalau nak berlaku sesuatu, maka malaikat itu akan datang melindungi orang beriman. Malaikat itu ada yang ditugaskan untuk, kita dah bincangkan sebelum ni, akan ditugaskan untuk memayungi dan merahmati orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang mengajarkan kebaikan, dia akan doakan. Orang yang bertaubat, dia akan tolong doa, dia tolong istighfar. Itu tugas malaikat. Dia tugas yang murni, bukan tugas yang syirik. Dia ada tugas dia yang spesifik. Kita, maksudnya orang beriman, dia tak boleh dakwa saya bertemu dengan malaikat, itu bohong. Kerana malaikat takkan buat benda tu. Siap bagi tahu lagi, jumpa dekat gua sekian. Malaikat apa macam tu? Tak. Bukan macam tu. Malaikat bukan ditugaskan dengan tugas-tugas yang hina macam tu. Tugas yang mengajak orang supaya menyeru nama malaikat tu. Menyeru nama jin asalnya, hakikatnya. Sebab tu kita kena faham, bila dia buat benda yang syirik, dia dah bertentangan dengan perintah Allah. Bila bertentangan dengan perintah Allah, bila dia minta tolong dekat jin tadi, yang atas nama malaikat sekalipun, atas nama jin Islam ke, tetap hukumnya sama. Sebab tu ulama kata, mintalah atas nama jin apa sekalipun, dia panggil jin tu nama Muslim ke, nama apa ke, tetap syirik. Tak boleh. Sebab dia benda gaib. Dia benda gaib. Tapi saya mimpi, Ustaz. Mimpi engkau tu, syaitan telah mempergunakan mimpi engkau. Syaitan telah membohong, memperdayakan. Tapi saya jumpa dia, Ustaz. Saya tengok dia tu muka baik. Syaitan boleh menyerupai. Tapi dia kata dia Nabi. Nabi pula kena tipu juga. So sebab tu. Tapi Ustaz, bukankah jin dengan syaitan tak boleh menyerupai Nabi? Ini satu lagi kena bohong. Dalam hadis, Nabi SAW tak kata syaitan tak boleh mengaku menyerupai aku. Nabi kata, inna syaitana la yatamathalu bi. Syaitan tak boleh menyerupai fizikal Nabi. Tapi Nabi tak kata syaitan tak boleh mendakwa dia sebagai Nabi. So, ini kena beza kan? Dia tak faham tu. Dia tak faham betul-betul, tepat. Asal dia kata nak jumpa dalam mimpi Nabi je, Nabi je. Terus jadi Nabi. Bukan semudah itu. Kan? Sebab itu kalau kita tengok balik, dalil daripada surah Sabah ayat 41 dengan 42, 40, 41, 40 sampai 42, 40 sampai 42, itu dalil yang tuntas. Kerana dia berlaku pada hari kiamat. Kerana berlaku pada hari kiamat, Allah Ta'ala panggil malaikat untuk ditegakkan hujah ke atas orang musyrikin. Supaya mereka tak ada langsung alasan dah. Ini masuk
ke dalam neraka bersama dengan jin-jin tu. Jin-jin yang tipu mereka tu pun akan masuk dalam neraka. Siapa nak selamatkan mereka ketika itu? Tak selamat dah. Kat dunia mereka boleh tipu. Sebab tu kita tengok ada istilah orang yang bela jin kan. Orang yang bela hantu raya, orang yang bela palasit, orang palasit apa benda tu. Itu bukan benda yang karut tau. Bukan benda yang karut, tapi bukan benda yang kita kata buat-buat tau. Benda tu memang ada wujud. Tetapi apa hakikat dia? Hakikat dia adalah minta daripada jin. Betul. Walaupun nama dia dipanggil nama apa, hantu raya ke, palasit ke apa, dia termasuk dalam kategori jin-jin yang menyerupai dalam bentuk-bentuk yang tertentu yang menipu manusia. Saka kan, saka pun satu lagi. Bukan tak wujud, ada benda tu. Cuma dia jin lah, kita senang cerita jin. So sebab tu kita di kalangan orang ahli sunnah, orang Islam pun, kita kena faham lah benda tu. Kadang-kadang kita tak boleh jawab, kita terus kata karut benda tu kan. Karut. Tak, benda tu ada. Cuma apa hakikat dia? Sebenarnya kita kena, yelah kalau jawapan yang singkat, kita faham lah sebahagian ustaz, dia tak mau nak bagi kita fikir benda tu, jadi dia tutup tu. Benda ni karut. Okay, habis, settle. Betul tak? Karut tak payah percaya. Okay, settle. Habis. Tapi kalau benda tu kita biarkan tergantung tanpa ada jawapan yang memuaskan, kerana benda tu berlaku. Bukan kita kata tak berlaku, orang nampak dia punya orang nampak lah lembaga, orang nampak betul-betul kan. So dia ada pengalaman. So kita tak boleh menafikan pengalaman manusia ni. Agama kita pun tak menafikan pengalaman tu. Kan? So itu kita kena faham pengalaman orang. Memang dah jadi mutawatir. Pengalaman tu kita dengar orang, takkan orang tu nak tipu kan. Maksudnya dah ramai sebut benda tu. Contohnya macam orang yang bela saka ni, dia akan ada waktu yang saka dia tu akan menyerupai diri dia. Saka dia akan menyerupai diri dia. So ini memang kita base pada kajian kita, memang banyak benda ni memang berlaku. Dia dah sampai tahap mutawatir tau. Mutawatir maksudnya dia mustahil orang tu nak berdusta. Sebab dia tak cakap base pada kita kata hawa nafsu, dia memang nampak benda tu. Benda tu apa? Benda yang menyerupai tu. Bukan dia tak nampak jin asal kan. Menyerupai ayah dia ke, tok dia ke, nenek dia ke kan. Itu yang panggil saka tu. So kita kena faham hakikatnya adalah jin tu lah. Jin tu dia telah ambil perjanjian mungkin lah. Sebab itulah kita kata kenapa yang bela-bela ni sebenarnya dia mungkin dah ada perjanjian dengan orang dulu-dulu kan, dia ada perjanjian. So ini kita kata syirik. Walaupun kita kata niat dia apa, tak kira niat apa ke dia hakikat dia syirik. Macam mana ustaz nak buang saka? Pertama kita kena faham jangan layan benda tu. Jangan layan benda tu maksudnya jangan takut lah. Buat apa kita nak takut kalau kita taat kepada Allah? Kita jaga kita punya akidah. Kita jaga solat kita. Kita jaga bacaan Quran kita. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Nak takut apa? Allah Ta'ala akan jaga kita. Malaikat akan datang pelihara kita. Kerana jin syaitan ni dia takut dengan malaikat. Dia takut dengan malaikat besar. Malaikat lagi kuat daripada jin. Kan? Malaikat lagi kuat daripada jin. Kalau malaikat pukul jin tu lari je. Tak kuat mana jin. So, kita kena faham penciptaan malaikat dengan jin. Mana lagi kuat? Jin lagi lemah. Malaikat lagi kuat. Tapi jin lagi banyak. Jin pendusta yang jahat lah kan. Yang menipu manusia, menipu. Sebab tu kata malaikat kata apa? Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Sebab tu malaikat dia tahu jin ni yang banyak menyesatkan orang. Sebab tu Allah kata dalam Quran, waqad zara'na li jahannama katsiran minal jin. Kami telah sediakan dalam jahannam ni ramai di kalangan manusia dan jin. Jin yang menipu ni, jin yang kufar, jin yang kafir. Sebab tu kita katakan apa sahaja dakwaan yang mendakwa kononnya minta dekat jin Islam ke, semua tak boleh jadi. Kita kata alasan untuk membenarkan perbuatan tersebut. Sebab dalam syariat tetap firm. Kita kata dia punya asas prinsip dia, minta kepada selain Allah syirik. Minta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk tadi dalam ruang lingkup yang luar daripada batasan kemampuan dia, dan juga dia benda yang raib, bukan hadir, dan kita kata dia benda yang raib, dia bukan benda yang nampak, maka dia adalah syirik. Sebab dia tak boleh kata saya nampak jin. Saya nampak jin. Ada je saya nampak. Kau seorang je nampak, orang lain tak nampak. So tak jadi. Dia tak boleh kata saya nampak dia.
Kamu tak nampak, nasib lah. Tu tanda jin dah tipu dia. Jin nak menyesatkan dia. So, jin boleh lah, mungkinlah jin boleh bagi alasan. Jin yang syirik tu boleh bagi alasan. Kau minta kat aku, kau nampak kat aku kan? Kau nampak aku kan? Orang lain tak nampak, tak apa lah. Jadi kau kira tak syirik lah. Kau minta kat aku pasal aku nampak. Itu bodohnya. Kita nampak kebodohan bila dia tak faham hakikat syariat. Dia duk faham apa? Makrifat yang sesat tu. Dia duk faham, dia kena tipu dengan jin tadi. Sebab itu kita kena faham betul. Sebab yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah minta pertolongan daripada mana-mana makhluk dalam perkara yang makhluk tu tak mampu. Kau pergi minta kat jin tu, tolong bagi aku rezeki, tolong aku murahkan rezeki aku, tolong bagi aku cerah wajah aku, tolong bagi aku sekian-sekian, tolong aku bagi kekuatan, tolong lindungi aku. Nampak? Benda-benda itulah yang jin sebenarnya tak mampu buat. Sebab dia sendiri pun tak boleh lindung diri dia daripada azab neraka. Macam mana kau boleh nak minta dekat jin tu? Dia sendiri kalau malaikat datang pukul dia, malaikat datang kita kata hentak dia, dia pun tak boleh selamatkan diri dia. Sebab tu tengok ayat dalam surah Sabah tu kan, cantik dah. Allah Taala kata fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran wa naqulu lil ladzina kafaru zalamu zuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Rasakan azab sekarang. Kamu nak menipu dulu, kamu mendakwa kamu ada kuasa, ada power, kan? Bohong. Kan? Kononnya dia boleh ada super power, dia boleh kebal lah, dia boleh hilang jadi halimunan, dia tipu semua tu. Sebab tu kebanyakan nasib orang-orang yang bela jin ni, bomoh dan sebagainya selalunya kan, so dia mati dia susah sangat. Yang sampai orang duk cerita kena cabut apa dia atap rumah lah apa kan. Tu kadang-kadang ada benda, ada yang betul kan, sebab dia telah kita kata maksudnya jin tu telah sampai tahap menguasai dia. Sebab tu dalil dia apa? Dalil dia Nabi minta lindung. Wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung daripada rasukan, sampukan syaitan, hasutan ataupun rasukan dan sampukan syaitan, penguasaan syaitan ketika mati. Sebab waktu mati itulah fitnah dia dahsyat. Syaitan akan datang last minute. Sebab tu dia menyusahkan waktu tu. Bagi orang-orang yang bela tu dia susah. Sebab orang beriman pun kena. Orang beriman kena, tapi orang beriman Allah jaga. Allah jaga dengan apa? Allah tak bagi syaitan tu berkuasai dia. Syaitan datang juga waktu orang beriman nak mati. Sakarat tu. Syaitan datang. Last minute dia nak sesatkan. Tapi orang beriman, disebabkan pergantungan dia kepada Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan protect dia. Allah akan pelihara dia. Tetapi orang kafir, orang musyrik, dia pergantungan dia dengan syaitan tu. Jadi syaitan tu boleh datang menyerupai, mengaku jadi Tuhan ke, mengaku jadi apa ke, tok nenek moyang dia ke, wali ke apa. Ketika itulah dia akan diuji. Nampak? Sebab itulah kita katakan, benda ni bukan yang benda yang kita kata kita boleh jawab dengan satu jawapan, oh karut. Tak, memang ada berlaku. Tajribah, benda yang kita kata pengalaman ni kita tak boleh kadang-kadang tak boleh tolak. Cuma dalam berinteraksi lah, kita janganlah sampai takut. Benda ni boleh kuasai, boleh kontrol kita macam sama macam Dajjal lah. Buat apa nak takut? Lebih sangat. Terlampau obses pula kan. So, relax je lah. Maksudnya buat apa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah itu. Jangan jadi hamba syaitan. Itu je, simple kan. Kun abdan lillah wala takun abdan lisyaitan. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba syaitan. Itu je. Allah suruh mudah je. Setelah Allah kata ubudullah, sembah Allah, jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba syaitan. Jangan ikut telunjuk dia. Dia tipu sikit kau percaya. Dia dakwa gini-gini kau boleh dapat gini kau percaya. Yang Allah Taala bagi dalam Quran kau tak mau percaya. Itu dia punya point dia. Sebab itu kita kata itu berkenaan dengan hukum minta pertolongan jin. Jin dia mendakwa dia Muslim ke apa, jangan percaya. Kerana dalam surah Sabah tadi dah jelas dah, malaikat singkap, malaikat bagi tahu. Dia petipu. Ustaz, kalau dia dakwa dia Nabi, sama saja. Kalau jin boleh menipu dakwa dia malaikat, Nabi, samalah. Janganlah kita kata terlampau lurus bendui. Asal dia mengaku jadi malaikat, kita percaya.
Ana bagi satu analogi yang mudah. Cuba kita tengok kita dengan manusia. Manusia boleh tak tipu manusia yang lain? Boleh kan? Apa punca orang senang kena tipu? Anda bukan cerita jin ni. Jin memang dia menipu juga. Manusia pun banyak menipu, betul tak? Kita bagi contoh lah, scammer. Kenapa ada orang dia boleh tertipu dengan scammer? Sebab dia lalai. Betul tak? Sebab dia leka. Kemudian dia tak ada ilmu. Lalai, leka, tak ada ilmu. Sebab tu yang scammer-scammer ni kebanyakannya dia akan datang, dia akan telefon, kemudian dia akan suruh cakap seorang-seorang. Masuk bilik, jangan duduk dengan anak isteri, masuk dalam bilik. Sebab dia nak pukau kan. Dia pukau bukan benda apa pun, dia nak bagi kita takut. Dan tak tanya orang lain, hilang pertimbangan. Sebab dia nak bagi kita, dia nak bagi kita cemas. Sebab tu cemas tu kita macam hilang arah. Dia pun bagi tahu nama, dia pun bagi tahu apa? Dia bagi tahu nombor telefon kita, dia bagi tahu nombor bank kita. Padahal benda yang dia boleh je dia dapat kan, dia boleh dapat maklumat tu, tapi dia tak boleh tahu juga. Dia tak boleh tahu juga kita punya PIN apa semua tu, dia tak boleh tahu. Sebab tu dia nak ambil peluang atas kelalaian kita tu. So bila kita mula cerita, buka, dia bagi kita takut, dia boleh lah dia tipu kita. Macam tu lah juga jin. Itu analogi yang mudah. Sebab kita lalai, kita leka, sebab kita bodoh, kita jahil. Kita tak tahu apa kelemahan kita tak tahu apa kelemahan dia. Yang kita tahu dia kuat je. Kita sama macam scam tadi. Scammer. Kalau kita cerdik, kita tak cerita dekat orang kita punya nombor PIN ke, kita punya password, tak kita jaga waktu kita nak apa-apa pun, kita jaga privacy kita apa semua, selamatlah kita. Kan? Kadang-kadang dia boleh lah kacau, tapi dia tak boleh kacau. Dia ada limit dia. Nampak? Sama juga orang yang scam, orang yang menipu. Orang mengaku dia ustaz, tapi bukan ustaz. Orang yang ada ilmu dia tahu. Ni bukan ustaz. Kan? Cakap pun apa benda ni mengarut ni. Hadis pun palsu. Kan? Kalau orang yang ada ilmu dia tahu. Tapi orang awam yang tak tahu apa, oh sedapnya dia baca ayat Quran. Sedapnya dia baca, ustaz sedapnya dia baca hadis tu, menangis-nangis orang. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Padahal kawan tu menipu. Pasal dia tak tahu beza antara Quran dengan hadis yang sahih. Oh, ustaz cakap, takkanlah salah ustaz. Orang macam ni dia mudah kena tipu. Kalau dengan manusia pun dia mudah kena tipu, dengan jin lagilah senang. Itu dia punya analogi. Sebab apa ramai orang kena tipu dengan jin dan kena tipu dengan manusia. Macam tu lah kita kena jadi cerdik, kena ada ilmu. Saya tu tengok dalam surah surah An-Naml kan. Surah An-Naml kan Sabak. Surah Sabak An-Naml. Yang Ifrit tu. Dan seorang lelaki yang diberikan kitab, ilmu. Beza kan? So siapa yang lagi hebat? Lelaki yang diberikan kitab tadi. Kitab. Orang yang ada ilmu lebih hebat daripada jin tadi. Apa yang melebihi mereka lebih dari jin? Sebab orang yang ada ilmu, dia ada ilmu. Ilmu apa? Al-Kitab, Al-Quran, Sunnah. Dia tahu tabiat jin. Dia tahu kelemahan jin. Dia tahu apa yang dia lebih, apa yang dia kurang. Dia tahu apa yang dia boleh tipu. Dia tahu apa yang pintu-pintu yang dia akan guna untuk menipu orang. Sebab itu ulama adalah orang yang paling tahu tentang tipu daya syaitan. Sebab mereka apa? Ada ilmu. Mereka kaji Al-Quran dan Sunnah. Mereka takkan mudah ditipu. Betul tak? Sama juga macam orang yang mudah tipu dengan perempuan. Sama juga. Kan? Fitnah perempuan dahsyat. kita kata dahsyat. Tetapi tengok, kalau beza antara orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, bila dia tengok perempuan cantik, dia habis lah. Kan? Nampak cantik je, habis. Dia seronok lah. Isteri dia yang kat rumah tu pun dia tak ingat dah. Bila dia nampak perempuan cantik, ni orang kaki perempuan, dia tengok perempuan. Orang berilmu, dia tengok perempuan juga, tapi dia tengok memang terpedaya juga, cantik. Tapi dia ada ilmu. Ilmu dia apa? Dia tahu Nabi SAW bagi tahu. Perempuan ni kalau keluar rumah, idza kharajat min baitiha, innal mar'ata aurah. Perempuan ni aurat. Kalau dia keluar
daripada rumah. Memang syaitan ada yang akan menghias-hiaskan dia. So orang berilmu dia tahu, bila dia tengok dia tahu. Dia kata ni memang menipu. Macam kita tengok, macam dia sama macam kita kata apa? Common sense yang mudah lah kita nak faham. Perempuan kan, orang duk kata dia cantik. Padahal tak cantik. Sebab apa? Dia menipu. Dia pakai makeup yang tebal, kemudian dia ejah muka dia tu bagi nampak cantik macam mana. Tapi kalau kita simbah muka dia dengan air, jangan buat lah kan. Lagi orang kata kita ni ekstrim lah. Kita tak buat lah, tapi nak bagi perumpamaan. Kalau kita simbah dia dengan air, habis makeup dia, tak cantik dah. Itu je. Itu yang maksudnya, bila ada ilmu, kita tak akan mudah terpedaya. Mainlah macam mana sekalipun, cantik dia berhias depan kita. Engkau ni, syaitan datang menghiaskan kau. Itu je. Sebab Nabi dah bagi tahu. Sebab orang yang ada ilmu, dia akan teguh dengan ilmu dia. Sama macam Dajjal. Dajjal datanglah macam mana, dia bawa lah roti ke, dia bawa lah api ke macam mana. Tengok orang yang beriman, bila dia tengok Dajjal, dia yakin Dajjal ni penista. Lagi-lagi dia yakin Dajjal ni penista sebab dia yakin dia ada ilmu. Bahawasanya Dajjal bukan Tuhan. So nampak tak dia punya? So Ana bagi analogi yang mudah untuk kita faham. Sama juga dalam isu jin. Okey, jadi kita faham lah, maksudnya tak boleh lah. Jadi kalau orang tanya lepas ni, jawablah dengan yakin. Janganlah masih lagi ragu-ragu. Kan? Berapa kali ustaz nak sebut? Sebab selalunya orang yang mengaji pasal jin ni, dia masih lagi tak faham. Ustaz, kalau dia pun dakwa jin Muslim, kita dah kata dah jawab dah. Surah Sabah tu dah bagi tahu. Malaikat kata dia petipu. Kan? Tapi ustaz, dia kata wali. Samalah. Nabi ke, wali ke, malaikat ke, semua tu selain Allah. Dia orang boleh dakwa. Macam orang hari ni tipu kan. Orang tipu dia kata dia adalah ustaz. Tapi dia bukan ustaz. Tak ada sijil mengaji mana-mana. Tak ada bertalaki dengan mana-mana. Tiba-tiba jadi ustaz. Bohong lah. Orang yang tahu. Macam yang tipu sijil palsu tu. Orang yang bodoh saja yang boleh percaya. Yang isu sijil artifak palsu tu kan. Orang yang cerdik, dia boleh check. Sebab tu kita check. Kan? Bila kita check, kita terus kontak pihak museum. Tipu kan. Dan kita nampak. Sebab apa? Kita boleh tahu beza antara palsu dengan asli. Sebab tu pentingnya ilmu. Sama juga macam duit palsu. Kan? Kalau orang yang tak tahu beza duit palsu dengan duit asal, dia kena tipu lah. Simple je nak faham. Jadi kesimpulannya, kita kena menuntut ilmu sampai tahap kita takkan terpedaya dengan tipu daya syaitan, tipu daya jin dan syaitan. Sama macam konsep kita, kenapa kita belajar ilmu keduniaan, supaya kita tak kena tipu kan. Kita tahu yang mana benda yang kita pergi dekat pasar, so kita nak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Macam tu jugalah ada ilmu kan. Kita kena ada ilmu. Okey, chop yang halal, yang jakim punya macam mana. So kalau kita pakai ikut teradap je, asal ada halal, okey. Contoh kan. So kena ada ilmu. Semua benda, setiap benda kita nak bezakan antara yang palsu dengan yang asli, kena ada ilmu. Sama. Lebih-lebih lagi lah tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah, ilmu agama. Ini asyik tengok orang tu pakai serban sikit, terus dia panggil ustaz. Orang tu menyanyi Islamik sikit, sedap baca Quran sikit, terus ustaz. Tak, bukan macam tu. Kan? Bukan macam tu. Agama kita bukan macam tu. Sebab tu, macam, yelah kalau iblis, jin, syaitan datang, tipu dia macam tu, mudah lah. Sama je. Konsep dia, penipuan syaitan. Jin dengan syaitan ni, penipuan dia terhadap manusia ni, sama macam manusia menipu manusia. Kita kata dia punya deceive dia tu. Penipuan dia, talbis dia. Cuma dia punya penipuan tu dahsyat lah. Kita kata ada tingkatan dia lah. Makin orang tu makin berilmu, makin akan diganggu lah. Sebab tu kita kena faham betul-betul benda ni kan. Baik, kemudian isu berkenaan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada bahas kan. Katakan, dia ada satu isu lagi. Kalau jin tolong kita, jin Islam tolong kita, apa hukum dia? Hukum dia harus. Kita tak minta dia tolong. Kalau kita minta dia tolong tu jadi syirik. Sebab kita tak nampak dia. Tapi itu yang, kalau kita start buka yang tu yang jadi kita bersahabat dengan jin Islam semua tu tak boleh. Tak boleh kan. Sebab kalau start dia dah
suruh kita bergantung dengan dia, minta dekat dia, dah syirik lah. Tapi katakan, Syekhul Islam bagi contoh yang mudah lah, katakan, sebab dia berlaku pada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bila Ibn Taymiyah dia pergi ke Mesir, Ibn Taymiyah duduk kat Damsyik. Ada murid Ibn Taymiyah bertemu dengan Ibn Taymiyah dekat Mesir. Rupa-rupanya yang kat Mesir tu jin yang menyerupai Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah cerdik, Ibn Taymiyah kata, itu bukan aku. Kemudian anak murid dia kata, malaikat kot. Ibn Taymiyah cerdik lagi, Ibn Taymiyah kata, malaikat takkan tipu. Jadi bukan malaikat lah, jin lah. Habis lah. Jawab, betul jawab. Tapi kenapa dia, mungkinlah jin tu nak tolong Ibn Taymiyah apa kan, kita pun tak tahu. Tapi kemudian satu lagi ulama bahaskan contoh macam kita dalam, contohlah kita dalam kesusahan tiba-tiba kita ada bertemu dengan orang yang kita tak kenali, dia tolong kita, katakan pancit tayar ke kereta tengah malam, tiba-tiba ada orang lalu, kita pun tak tahu datang dari mana, dia tolong kita, dia tolong tolak kereta, tapi dia datang dalam rupa yang dia menyerupai lah, katakan dia tu jin, kita pun tak sedar. Apa hukum dia? Harus. Maksudnya kita tak minta tolong pun dia mai tawarkan untuk tolong kita. Ini berlaku dah, ada dalam pengalaman yang dinukilkan oleh Ibn Taymiyah, memang ada berlaku. Tapi ada tak, boleh tak lepas tu, okey kau bagi nombor telefon kau, aku akan minta ni kan. Tak ada lah kan. So dia, jin yang Muslim, dia akan tahu batasan dia. Dia akan tolong, dia belah lah. Tapi kalau jin tu ada munafik sikit ke, kafir ke, jin musyrik ke, jin sufi ke apa kan, pelik-pelik ni, dia akan mula lah. Dia macam manusia juga lah. Dia tahu batas dia, ada limit dia. Jin tu pun dia tahu limit dia. Kalau dia start buat benda yang syirik semua ni, dia bukan jin Islam dah lah. Kita kena faham, kalau dalam situasi kita tak minta tolong jin tu, tapi jin main tawarkan pertolongan, kita pun tak tahu dia jin ke apa kan. Jadi boleh tak kita minta tolong dia? Minta tolong tu tak boleh, tapi waktu tu katakan dia tawarkan pertolongan tanpa ada apa-apa syarat, kita pun memang perlukan pertolongan waktu tu. Dia tolong kita, dia yang tawar tolong kita, bukan kita minta panggil dia seru, hai jin tolong aku, bukan. Dia main tolong kita, kita pun tak tahu dia tu jin. Sedap-sedap hilang, katakanlah. Boleh tak berlaku? Boleh berlaku. Allah Ta'ala boleh saja gerakkan mana-mana hamba dia di kalangan jin untuk tolong orang beriman. Boleh. Jin-jin yang beriman juga. Macam malaikat. Tetapi bukanlah itu tugas asasi dia. Sama macam tu, bukan tugas asasi kita untuk berdakwah kepada jin. Tapi katakan kalau jin tu datang, dia minta kita tolong ajari Islam. Boleh tak? Boleh tak kita ajari Islam? Boleh. Harus. Kalau dia minta kita tolong dia ajar. Tanpa ada sebarang syarat. Kalau dia start letak syarat mahal gini-gini, kau kena jumpa aku sekian, kita taat dia, itu dah jadi syirik. Itu yang berlaku macam orang pengalaman syekh-syekh yang ruqyah orang tu. Maksudnya jin tu nak keluar tu, dia berdialog dengan jin kan, jin dia dakwah pada jin tu. Itu maksudnya dalam keadaan itu saja. Bukannya boleh diluah-luahkan, lepas tu dia boleh buat connection dengan jin tu pula kan, dakwah gini, dakwah gitu. Itu karut. Itu kita kena faham limit dia. Sebab itu dibahaskan oleh para ulama. Sebab itu kita kata still tak membolehkan kita untuk meminta tolong daripada jin. Tak ada alasan apa-apa. Baik, kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Jika begitu, bagaimana pula sikap kita untuk menyikapi perkara penampakan makhluk-makhluk halus di sisi masyarakat yang begitu berleluasa? Lagi-lagi ada yang sampai merakam dengan video dan sebagainya. Barakallahu fiik. Baik, ini kita kata benda yang kita kata takalluf. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, nuhina 'anit takalluf. Kami dilarang untuk bertakalluf. Apa maksud takalluf? Memberat-beratkan diri pada perkara yang tak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah perintah kita untuk pergi cari jin. Allah perintah apa? Allah perintah kita minta lindung daripada syaitan dan jin dan syaitan. Minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita tengok dalam Quran kan, adakah ayat suruh kita pergi cari jin? Tak ada. Wa a'udzu bika rabbi an yahduruni. Aku minta perlindungan kepada engkau ya wahai Tuhanku daripada mereka menghadiri, mendatangi aku. Syaitan kalangan jin. Sebab itu orang yang karut-marut ni, yang masyarakat kita ni sampai tengok dekat sampai nak cari jin tu, rakam video lah, infrared ni lah, video ni lah, pergi dekat tempat-tempat apa terbiar, apa bangunan terbiar lah, ataupun pergi
yang paranormal yang dok buat itu semua adalah takalluf dan bentuk, kita kata bentuk maksiat kepada Allah, kerana apa? Dia telah melakukan perkara yang tak diperintahkan oleh Allah, dan dia telah kita kata mendakwa sesuatu yang di luar daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mendakwa benda ghaib. Itu satu, dia termasuk. Sebab bila dia dah kena tipu tu, memanglah boleh je jin nipu-tipu dia kan. Jin main-main je sebenarnya, tipu-tipu dia kan. Itulah kita kata kena tipu. Kena tipu. Tapi ni pengalaman kat situ kita tak boleh jadi hujah. Kena balik kepada syariat. So ada tak? So kita cabar mereka, ada tak syariat dalam syariat Islam suruh kita ni pergi cari jin? Even dakwah kepada jin pun tak wajib atas kita. Dakwah kepada jin ni hanya khususiah Nabi. Nabi saja yang berdakwah kepada jin. Abdullah bin Mas'ud pun tak pergi berdakwah kat jin, walaupun dia ada pada malam dakwah jin tu. Malam jin yang datang kat Nabi SAW nak minta Nabi ajar Quran. Malam dia dalam sunan, dalam Jami' At-Tirmizi dan juga Sahih Muslim yang kita baca tadi. Biasanya peristiwa yang sama. Ada tak Abdullah bin Mas'ud pergi cari jin lepas tu? Tak ada riwayat. Bila tak ada, tak payah pergilah, tak payah buat lah. Sahabat pun tak buat. Sebab mereka tahu ini speciality Nabi Muhammad. Cuma adalah keadaan tertentu yang macam kita sebut tadi, macam contoh jin tu merasuk manusia dan sebagainya, waktu tu saja kita berdakwah kat dia sebab dia kacau manusia, dia menzalimi manusia. Waktu tu kita pergi baca ruqyah, kemudian katakan dia bercakap, jin tu cakap atas badan orang yang kena rasuk. Boleh tak kita dakwah dia? Dakwahlah waktu tu, kemudian tak adalah connection apa-apa dah lepas tu, suruh dia keluar saja. Sebab tu yang Nabi buat, ukhruj ya adu Allah. Nabi pergi, Nabi kata keluar wahai musuh Allah. Sebab apa Nabi kata musuh Allah? Kalau dia jin Muslim, kalau dia jin yang baik, dia takkan menzalimi orang Islam, dia takkan menzalimi orang lain. Menunjukkan dia adalah jin yang kafir. Jadi macam mana kita boleh dakwa maksudnya boleh diluah-luahkan benda itu sampai kena buat video dan sebagainya? Tak, ini semua adalah talbis iblis. Supaya nak menyibukkan kita pada perkara yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan agama kita. Supaya dia kena faham, jin ni pun dia nak supaya dia ditakzimkan, dia diagungkan. Sebab tu dalam hadis disebutkan apa? Jin ni makin kita menampakkan kehebatan dia, makin dia syok, makin dia sombong. Sebab tu Allah kata fazaduhum rahaqa. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Antara tafsir yang disebutkan oleh ulama salaf, mereka bertambah sombong. Jin bertambah sombong kalau kita rasa takut dengan dia, kita rasa agungkan dia sangat. Jin rasa sombong lagi, dia bertambah. Tapi kalau kita buat tak tahu je, kita taat kepada Allah, kita takut Allah lebih, kita amalkan zikir-zikir yang warid daripada Nabi, makan baca bismillah, nak masuk tandas, nak buka pakaian baca bismillah, nak masuk kaki kiri baca doa masuk tandas, amalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dia pun tak kacau kita, dia pun takkan ada ruang untuk dia kacau kita. Dia pun tahu orang ni taat. Kecuali orang yang ikut dia, orang yang lalai, leka, yang percaya dengan jin ni lebih daripada percaya kepada Allah. Cuba kita tanya orang yang duk sibuk dengan jin-jin ni. Cuba anda cabar, pergi panggil orang yang duk buat video-video, duk rakam jin ni, rakam makhluk halus ni. Pergi panggil, tanya dia nama-nama Allah. Tanya dia pasal Asma'ullah Al-Husna. Dia tak boleh jawab. Oh, nama jin ni boleh cerita macam-macam. Nama jin gini, ni detail. Apa? Itu apa maksud dia? Engkau lebih kenal jin lebih banding Allah. Kat mana Allah pun kau tak tahu. Apa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pun kau tak boleh beza. Tiba-tiba kau nak sibuk dengan jin. Orang macam ni selalunya dia tak ada ilmu pun. Maksudnya dia jahil. Dia syok sendiri. Dia tak, sebab tu kita kena faham. Sebab tu kata para ulama, man a'rada 'anil haqqi ubtuliya bil batil. Barang siapa yang berpaling daripada kebenaran, pada benda yang manfaat daripada Quran dan Sunnah, dia akan diuji dengan perkara batil. Apa punca mereka yang duk buat video-video makhluk halus? Sebab mereka tak sibukkan diri dengan ilmu, tak sibukkan diri dengan benda bermanfaat. Kan lebih baik mereka buat apa, kalau nak buat video juga buat benda yang bermanfaat. Pergi tolong orang ke, kan? Pergi tolong orang ataupun buat benda-benda yang bermanfaat lah. Maksudnya ada manfaat untuk dunia orang. Kan? Untuk sama ada akhirat dan dunia. Untuk dunia. Niaga ke? Buat benda yang halal. Cari benda yang halal. Jangan cari benda yang kita kata hanya nak cari, nak raih populariti menggunakan nama agama. Ini menggunakan nama agama lah sebab benda gaib. Jangan suka-suka hati. Sebab tu nak cabar orang yang buat-buat ni. Selalunya mereka akan sombong. Mereka kata lah, engkau je betul. Ustaz ni dia je betul.
Dia yang tahu. Ilmu Allah ni luas. Itu yang saya suka bagi tu, buah dia tu, ilmu Allah luas. Ilmu Allah luas. Tapi dia tak faham apa ilmu Allah tu. Apa ilmu Allah yang Allah perintahkan kita untuk cari. Dia nak faham ilmu Allah yang luas tu. Ilmu Allah pun dia nak kawal. Dia rasa macam Tuhan ni macam kawan dia. Itu yang sesat. Sebab itu orang yang tak sibukkan diri dengan kebaikan, dengan kebenaran, kebaikan, perkara yang manfaat, Al-Quran, As-Sunnah, menuntut ilmu, membaca Quran, untuk ilmu kan, memahami tafsir Al-Quran dan sebagainya, dia akan diuji dengan perkara batil. Macam orang Yahudi, bila dia orang tinggalkan Taurat, Allah uji mereka dengan ilmu sihir. Itu sama. Dia punya konsep sama. Jadi, karut lah. Karut. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak jin membunuh manusia? Yang ni ada kita kata ada berlaku perbahasan di kalangan ulama sebab dia ada peristiwa yang berlaku pada zaman salaf, zaman sahabat. Dia kita kena faham lah, dia macam manusia juga. Dia boleh memudaratkan manusia, tetapi apa pun dia bakal balik dengan izin Allah, sebab kalau kita tengok balik dia dalam tak salah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi kalau tak salah rahimahullah, ulama yang mengajar di Masjid Nabawi, dia pernah cerita pengalaman bagaimana kakak dia diganggu oleh jin sehingga mati. Ini boleh buka dalam kitab As-Sarimul Battar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali kalau tak salah, hafizahullah. Kalau tak salah, kemudian pengalaman zaman salaf pun ada kan seorang lelaki, tapi adalah perbahasan ulama dari sudut sanad dan sebagainya. Tetapi boleh tak dia bunuh manusia? Kalau ada perkara yang dia rasa diancam dan sebagainya dan diizinkan oleh Allah, maka boleh. Tak ada isu. Tetapi adakah dia boleh maksudnya menguasai manusia ni semuanya, dia boleh gini-gini, dia boleh buat macam maksudnya semua benda dia boleh sampai boleh baca minda manusia ke? Itu tak ada. Limit dia ada limit dia. Dia macam manusia juga dari sudut kemampuan dia terhadap manusia yang lain. Sebab tu kalau dia diganggu, dia akan menyakiti. Sebab tu kita pernah dengar kan, orang ada budak-budak dulu kan, bila dia pergi waktu keluar sebelum maghrib tu, waktu senja dia pergi dekat busuk-busuk semut ke ataupun dekat gunung ke dekat tempat-tempat tertentu, dia akan diganggu, dia akan dirasuk, disampuk. So dia macam itulah juga. Dia boleh kita kata ada bila dia dah ada tamakun, dia ada kemampuan untuk membunuh, dia boleh sampai tahap membunuh. Kita kata, tetapi bukanlah dia macam digambarkan dalam filem-filem ni, dia boleh bunuh terus gitu kan, tanpa ada sebab dan sebagainya. Dia pun ada dia punya law dia. Kita kena faham, Allah dah letakkan law pada jin ni. Dia ada benda limit yang dia tak boleh buat. Ada yang benda limit, kalau dia maksudnya diganggu dengan sampai tahap sekian, dia boleh mengganggu, dia boleh membunuh orang. Membunuh orang maksudnya dengan cara macam-macam lah, sama ada dia menyerupai menjadi ular, dia menyerupai jadi binatang ke benda ke kan. Tetapi dia ada limit dia. So dia bukanlah kita kata dia boleh bunuh tu kan. Bukti dia kalau dia boleh bunuh sesuka hati dia depan-depan kita sekarang ni, kita boleh, dia kata dia dah datang kan, tapi dia akan pilih waktu-waktu yang kita lalai dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz, adakah manusia yang nikah dengan jin? Yang ni pun ada perbahasan ulama kan. Sebab itu kita kata yang rajahnya, kita kata benda ni kita tawakuf lah kan. Maksudnya adakah manusia yang nikah dengan jin ni yang jadi isu banyak lah yang dibahaskan oleh ulama. Antaranya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam dalam kitabnya Ahkamul Jin, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan yang kalau kita tengok balik pernikahan itu, dia kita kata macam sama juga macam dia bunuh. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, apa dalil yang ulama bahaskan untuk mengatakan jin ni boleh menikah dengan manusia? Dalam surah Saffat ayat 158, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Baik. Sebab tu dan mereka orang musyrikin menjadikan antaranya dan antara jin nasabah. Ini hubungan nasab. Sebab itu datang sebahagian pendapat ulama yang mengatakan daripada ayat itu dia memiliki istinbat, maksudnya jin ni dia boleh menikah dengan manusia daripada ayat itu. Tetapi dibantah oleh ulama yang lain jugalah kan. Tapi kalau kita tengok tafsir ayat ni, Ibnu Jarir At-Tabari dia kata apa? Annahum qalu a'da Allah inna Allah wa iblis akhwan. Ada banyaklah pendapat kan, kata
Wa ja'ala haula'il musyrikun bainallah wa bainal jinnati nasaba. Mereka menjadikan antara Allah dan juga antara jin tu nasab keturunan. Ini dakwaan mereka mengatakan bahawasanya Allah dengan iblis ni ada hubungan, maksudnya hubungan kekeluargaan, akhawan, dua saudara. Ada yang kata malaikat itu adalah anak Allah. Ini asalnya. Tapi ada tak salah anda tak ingat, ada satu lagi ayat. Yang ni sebenarnya ayat ni dia isu lain. Isu orang musyrikin, mereka mendakwa Allah Taala ni ada hubungan dengan malaikat. Malaikat tu anak perempuan Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka dustakan. Mereka berdusta atas nama Allah. So mereka mendakwa adanya hubungan antara jin dengan Allah. Baik. Tetapi kalau kita kaji tentang tabiat jin dengan manusia, bila jin dengan jin boleh kita kata mereka tanasul. Jin dengan manusia. Ya, sebab apa ulama tutup pintu ni? Tutup pintu kata tak boleh. Sebab tak mau buka pintu kemudaratan. Sebab nanti orang akan pergi cari jin, pergi masuk dalam hutan, pergi nak menikah dengan jin. Ini banyak kisah kita jumpa kan. Sebab tu ulama tutup pintu ni. Walaupun kita tak menafikan keupayaan, macam mana mereka mampu untuk berhubungan dengan manusia? Maksudnya mereka datang dalam menyerupai manusia itu. Itu simple kita nak jawab. Sebab mereka macam manusia juga. Kan? Mereka boleh menyerupai menjadi manusia. Betul, faham tak? Mereka boleh menyerupai jadi manusia. Sebab itu boleh tak mereka berhubungan dengan manusia, berhubungan dari sudut kita kata berhubungan intim, melakukan persetubuhan. Boleh kalau mereka datang dalam rupa manusia. Sebab itu kita pernah dengar pengalaman orang yang mengarut-ngarut ni, dia kata dia menikah dengan jin. Dia pergi menikah dengan bunian dan sebagainya. Ya, kita boleh jawab ni karut. Dari sudut hukum, tak boleh lah. Sebab itu ulama tutup. So ulama tutup pintu tu. Buat apa nak pergi menikah dengan jin? Manusia ramai lagi. Tapi tengok, dia puncanya kerana apa? Kerana telah maksudnya kebanyakannya kerana mereka terlampau fikir sangat pasal jin ni. Terlampau khayal. Terlampau fikir karut-marut ni. Sampai mereka melupakan perintah Allah. Perintah Allah yang asasi supaya mengembang biakkan zuriat keturunan anak Adam. Bukan kamu pergi menikah dengan jin. Dia samalah, boleh tak dia manusia nikah dengan jin? Dia mungkin dia kena tipu dengan jin. Konon jin kata kau menikah dengan aku, kau akan dapat orang gini, orang yang hebat gini. Boleh berlaku. Tapi wujud ke tak anak daripada kelahiran jin tu sama ada wujud ke tak, wallahu taala alam. Wujud di alam mereka ke, alam kita ke, kita pun tak tahu. Kita tawakuf, kita berhenti, tetapi dia balik macam dia itulah kita kata, dia balik macam kalau kita tahu tabiat jin tadi, dia boleh makan, minum macam kita, berhubungan. So dia boleh, maksudnya kalau kita makan, dia boleh makan tak? Dia boleh makan. Makanan kita boleh makan. Sebab tu dalam Islam, Nabi SAW ajar macam mana kita berhubungan badan dengan isteri. Baca doa. Kalau tak apa, syaitan akan datang, syaitan akan join. Nampak? So itu dari satu sudut lah. Tapi menikah dengan jin, sebab itu kita kata dari sudut hukum tak boleh, haram lah. Tapi boleh ke tak? Itu kita kata macam dia adalah benda yang kauni, benda yang Allah boleh izinkan berlaku, tapi bukan maksudnya Allah izinkan. Allah izinkan berlaku, bukan maksudnya Allah reda dengan benda tu. Boleh jadi dia terlampau gila orang yang dah menyembah syaitan jin ni. Dia berhubungan dengan jin syaitan ni sampai dia buat benda yang kita kata yang di luar jangkaan manusia. Boleh jadi kan, jin tu menipu dia. Jin tu menyerupai jadi perempuan cantik. Boleh je. Harus benda tu boleh berlaku. Tetapi dari sudut hukum haram lah, tak boleh. Mana ada syariat so kita pergi menikah dengan jin. Tu kita kena faham macam mana nak jawab tu. Kan? Sebab tu ulama bahas benda tu masih dalam ruang lingkup khilaf yang agak kuat lah dengan ulama, tetapi yang rajih hanya nak tutup pintu supaya kalau kita kata boleh, habis orang pergi cari naik gunung ledang ke apa, duk cari puteri gunung ledang ke apa, cari bunian. Itu karut. Kita kata benda karut. Benda karut ni maksudnya benda yang kita kata kalau dah sampai kau tak buat tanggungjawab kau yang asasi. Isteri kau kat rumah ni kau tak jaga betul-betul, tiba-tiba nak pergi menikah dengan jin, buat ilmu-ilmu pelik-pelik. Ini yang kita kena faham, tu beza dia. Baik, kena tipu macam tadi. Kalau dia kena tipu, kena scam dengan jin,
Itu dia disebabkan oleh kejahilan dia. Kita kena faham. Adakah bunian dari golongan jin akan manusia boleh masuk tinggal di alam jin? Ana memang selalu banyak orang tanya pasal bunian. Bunian ni kalau wujud pun memang jin lah, kita nak kata apa lagi kalau wujud kan. Kalau wujud istilah bunian tu jin lah. Sebab kita kan dah sebut hadis Nabi. Jin ni ada yang hidup bersama dengan manusia, ada yang dia ada perkampungan, dia yang duduk dekat bawah merata dekat tempat, duduk di pegunungan, ada dalam hutan. Jadi mudah lah. Buat apa kita nak tanya lagi? Jin dia lah. Nampak tak? Kalau nampak manusia. Tak nampak, jin lah. Kan? Tapi ustaz nampak, kadang-kadang nampak dia hilang. Kadang-kadang, kalau ada orang nampak lah. Kadang-kadang cerita je. Kan? Cerita tu boleh ditolak, boleh diterima. Tapi yalah, kita kata pasal dia dah jadi mutawatir. Pasal apa mutawatir? Ramai orang cerita. Ramai. Satu zaman, setiap zaman tu orang duk cerita sama. Maksudnya dia, sebab tu kita kata benda ni, memanglah kita kata tak ada dalil yang kata kewujudan bunian tu, memanglah tak ada dalam Quran, dalam hadis sebut nama bunian. Tapi konsep jin tu, jin yang ada perkampungan, jin yang ada, macam Nabi yang jin datang jumpa Nabi tu, Nasibiyin daripada Iraq. So adalah perkampungan dia, adalah tempat dia. Macam dekat kita, dekat Malaysia ni, adalah tempat dia bunian. Tapi adakah kita disuruh untuk pergi cari? Tak suruh lah. Kan? Adakah manusia boleh masuk tinggal di alam jin? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau dia masuk, duduk macam orang duk cerita dulu-dulu. Kalau boleh masuk, kita kata apa, dia ada batasan yang kita kena faham. Even kalau dia boleh masuk sekalipun, jin tu telah menyerupai menjadi manusia, dia tak boleh tengok rupa asal. Dia jangan terpedaya. Kalau maksudnya apa sahaja yang dinampak tu hanyalah apa yang ditipu, yang diperdayakan oleh jin dan apa jin dan syaitan. Sebab tu kita kena faham. Kadang-kadang orang melampau lah, dia cerita tu macam pasal apa? Pasal dia tak faham apa yang syariat perintahkan. Sebab tu macam ada orang tu dia macam nak dapat ilmu, kononnya ilmu yang betapa lah apa semua, kemudian dia pergi dekat hutan dan sebagainya, kemudian dia kata jin tu jin yang Islam dan sebagainya. Kalau jin Islam, jin tu tak, dia akan taat pada Allah. Dia takkan suruh manusia bergantung dengan dia. Maksudnya jin tu pun sendiri musyrik juga. Jin tu pun sendiri mendakwa macam-macam. So kita tak boleh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum wa ilaikum. Baik. Dia yang tadi, soalan tadi, adakah boleh masuk tinggal dalam jin? Kalau dah dia duk fikir pasal jin, dia pergi cari tempat jin, jin akan datang lah. Dah pasal itu dia duk fikir, nak jumpa sangat jin, dia akan datang. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ ataupun dia kata وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah kata dalam Quran, siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah Ar-Rahman, Allah suruh kita bina hubungan kita dengan manusia, jaga hubungan kita dengan manusia, buat baik kepada manusia. Kenapa kita nak pergi cari jin? Jin yang ada di sekeliling kita ni, dia akan, maksudnya kalau dia ada, dia pun tahu kita ni macam mana. Kalau kita baik, dia pun takkan ganggu kita. Dia tahu, oh ni orang ni baik, tak ganggu. Tapi kita pergi cari dia, dia jadi bahan makanan dia. Sebab tu Allah kata, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ar-Rahman, maka kami akan jadikan baginya syaitan, fahuwa lahu qarin, dan syaitan tu yang akan jadi teman dia. Kalau dah dia nak bertemu dengan jin, memang dia akan cari jin. Jin akan datang, akan jadi teman dia. Siapa suruh kan? Itu memang dia sendiri nak pilih jalan tu. Bolehlah masuk kalau dia dah nak cari sangat. Tapi adakah itu perintah Allah? Itu bukan perintah Allah. Sebab tu kita dalam isu macam ni, kita kena bezakan antara qadar kauni dengan qadar syar'i. Takdir kauni, apa yang Allah tetapkan boleh berlaku secara kauni yang tak ada kaitan dengan kecintaan Allah. Allah tak cinta benda tu. Kalau kau pergi cari jin, kau duduk dalam, kau pergi kalut sangat nak cari jin, nak bertapa, nak duduk, nak cari jin, boleh tak berlaku? Secara kauninya boleh je Allah izinkan. Macam bomoh lah, bomoh dia pergi panggil jin, memang jin datang lah. Jin-jin syirik, jin-jin kafir. Tapi yang dakwa Islam ni, dia kena tipu. Saya bukan jumpa jin kafir. Jin ni suruh saya baca Quran. Jin ni suruh saya solat. Ya, jin suruh kau solat. Tapi solat untuk jin. Kau kena tipu. Halus.
Ya, jin tu kau kata dia dalam rupa wali. Malaikat ke wali. Dia bagi kau zikir, ratib, zikir. Kau pun amal. Kau amal untuk siapa? Untuk dia. Syirik dah. Itu simple dia nak bagi kita syirik. Kau yang tak cerdik. Kau buat tu kerana nak dapat something. Kau tak faham. Ini jadi masalah, dia tak faham konsep syirik tu. Buat. Dia buat bukan kerana Allah. Buat kerana jin tu. Tapi jin tu suruh buat kerana Allah, memang kau kena tipu lagi. Sebab kau dah ada pergantungan dengan jin. Nak jumpa lagi jin tu. Nampak? Itu salahnya. Kita orang tak faham. Pasal dia tak faham konsep asas. Prinsip asas akidah tu. Baik, pertanyaan bagaimana menyikapi golongan konspirasi atau ahli bid'ah setelah berdakwah namun mereka tetap dengan pendirian mereka, kita berlepas diri atau bagaimana? Dan adakah kita dianjurkan untuk berdoa buat mereka? Jazakumullah khairan. Iya, baik. Teori konspirasi ni macam orang yang kena tipu dengan jin jugalah. Senang je kita kata. Dia sebab dia mudah kena tipu dengan manusia. Macam itulah juga orang yang dia tak ada keteguhan. Dia tak ada keteguhan, maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk pegang dengan zon ataupun pegang dengan benda yang yakin. Dalam Quran Allah kata dah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, la yughni 'anil haqqi syai'a. Dhan yakni benda yang sangkaan, benda yang bukannya sampai tahap yakin, sangkaan, teori. Semuanya tak membawa kepada kebenaran. So Allah perintahkan kita untuk ikut yang benda yang yakin dalam Quran. So orang yang dah ada pendirian jati diri sebagai seorang Muslim, dia tahu. So kita kata orang yang macam ni dia tinggalkan lah. Kita tinggalkan. Maksudnya kita tinggalkan dalam masa yang sama. Kalau kita sebagai kita faham, maksudnya mereka terkeliru dan sebagainya, kita masih lagi bagi nasihat. Dan kalau mereka boleh memudaratkan kita dari sudut boleh mempengaruhi kita untuk membuang masa dengan teori-teori mereka itu, lebih daripada mempelajari syariat, mempelajari akidah, mempelajari hukum hakam yang dah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuba tanya orang yang konspirasi ni. Baru-baru ni bila anda bawa hadis, satu orang pun tak boleh jawab. Semua karut. Maksudnya mereka tak ada ilmu pun. Bila kita bawa hadis pasal Dajjal, seorang pun salah jawab. Tak ada seorang betul. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kita tahu tak ada ilmu. Mereka nak cakap pasal Dajjal. Mereka nak cakap pasal konspirasi. Tapi hadis Nabi pun mereka tak faham. Kan? Hadis Nabi pun tak boleh faham. Bawa tafsiran macam mana? Kita boleh nampak muka sebenar, wajah sebenar mereka. Takwil. Macam sama macam ahli bid'ah. Ikut nafsu. Bila kita bawa hadis pasal Dajjal, hadis akhir zaman, dia pergi faham hadis tu zaman sekarang. Itu bodoh, dia jahil. Dia tak tahu. Tapi dia buat tahu. Dia rasa dia tahu. Dia kata kita cakap luar bidang. Kita bawa, ni bidang kita bawa hadis. Dia kata kita konspirasi ni ilmu lain. Tapi engkau pergi bawa hadis, engkau bawa Quran. Bila kita bawa Quran hadis, dia tak boleh jawab pula. Jawab merapu. Terjemah pun tak betul. Kan? Hanya ambil copy paste daripada Google. Hadis tu pun dia tak rujuk daripada reference yang asal. Terjemah salah. Kemudian dia kata dia tahu. Macam mana tahunya? Jadi poinnya jahil, orang yang jahil. Jangan layan lah, maksudnya ditinggalkan. Baik, bagaimana pula yang menurun dan dakwa roh jin masuk dalam badan? Ramai tertipu dengan kaedah bahawa ni jelas adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan yang nak menyesatkan kita. Ya memang Al-Quran sebut, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dalam ayat apa? Allah Ta'ala sebut. Memang menurun. Ni memang ada. Dalam Quran ada. Cuma kita istilah kita tak faham lah sebab Al-Quran dalam bahasa Arab kan. Orang Melayu diterjemahkan dengan menurun. Alaman tanazzalu syayatin. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Surah Asy-Syu'ara. Ayat 221. Ayat 221. Dengan 222. 221, 223. Maaf. 221 sampai 223. Allah kata hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maksudnya apa? Nak tak aku sampaikan kepada kamu, wahai manusia. Wahai manusia. Ala man tanazzalu syayatin. Ke atas siapa syaitan-syaitan yang akan menurun, akan turun.
Ini istilah turun-menurun tu. Kan? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Mereka akan turun, mereka akan masuk, maksudnya merasuk ke, akan menipu, akan memperdayakan orang-orang yang apa? Kulli afakin athim. Orang-orang yang afak maksudnya kadzab, banyak melakukan pendustaan. Athim yakni athimun, yang banyak melakukan dosa dan maksiat, kesyirikan, dosa dan maksiat. Ini itu je. Menurun ni sama. Kaedah perbuatan. Memang dia pergi cari. Kulli kadzabin minan nas, kata Ibn Jarir At-Tabari. Orang yang apa? Wali-wali mereka di kalangan manusia. Itu lah. Memang boleh lah. Dia masuk ke, dia tak masuk ke, dia maksudnya dia akan turun tu, dia akan bagi apa? Dia akan bagi apa dia kita kata was-was syaitan yang sangat banyak, wahyu-wahyu syaitan. Sebab itu bila ulama bahaskan tentang Ibn Sayyad. Ibn Sayyad ni dia sebenarnya adalah, ulama berbeza pendapat kan. Dia dajjal ke apa? Yang sahihnya dia adalah dajjal kecil. Dia adalah kahin bomoh, seorang Yahudi. Dia bomoh. Maksudnya daripada kecil tu syaitan dah berdamping dengan dia, jin berdamping dengan dia. So sebab itu dia ada benda-benda yang pelik. Antara benda yang pelik yang dia ada, yang macam dia ni macam berkongsi, macam ada sifat-sifat macam yang berkongsi juga dengan nabi-nabi. Kalau kita tengok dari sudut apa, dia punya apa, dia kalau dia tidur hati dia berjaga, tapi hati dia sentiasa dipenuhi dengan was-was syaitan. Itu kata ulama. Maksudnya apa? Orang macam ni macam orang yang macam duduk dengan bomoh lah, tok bomoh apa semua ni kan, yang memang 24 jam buat syirik. Maksudnya benda yang syirik tu dah jadi dia punya makanan. Tak ada rasa takut pada Allah. Memang syaitan akan datang. Itu ayat ni. Maksudnya kita tengok balik ayat ni. Macam itulah. Sebab tu dalam ayat yang berikutnya Allah kata apa? Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Syaitan ni yang bagi dia dengar dia benda-benda yang pelik yang dia dengar tu. Dan kesemuanya, kebanyakannya adalah pendustaan. Sebab memang itu kerja dia. Baik. Ustaz, betul ke kalam Ibn Taymiyah dibolehkan minta tolong dengan jin? Tak, bukan. Kita bagi tahu dah tadi. Bukan. Ibn Taymiyah tak kata boleh minta tolong jin. Ibn Taymiyah kata kalau jin tu datang tolong kita, kita pun tak minta, dia tolong kita. Free of charge. Dia tolong kita. Sama macam orang tolong kita, habislah. Cuma dia jin kan, kita pun tak tahu dia. Dia balik pada kaedah yang kita sebut. Dia tak boleh datang dalam rupa asal, dia akan datang dalam rupa manusia. Dia tak akan datang dalam rupa dia asal dia dicipta. Sebab Imam Syafi'i dah kata, kalau orang kata dia tengok jin tu dalam rupa asal, kami batal dengan syahadah dia. Sebab Allah dah sebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Al-Quran dah sebut jelas, kita tak boleh nampak jin dalam rupa asal. So dia boleh datang dalam rupa yang menjelma jadi manusia, dan dia boleh tolong kita. Tapi adakah kita boleh minta tolong dia? Still tak boleh lah. Sebab itu Ibn Taymiyah tak kata macam tu. Ibn Taymiyah kata jin kalau datang minta tolong kita tadi, kita tak minta dia tolong. Dia datang, kita tak minta dia tolong. Dia datang tolong kita dalam situasi tertentu. Boleh tak? Macam malaikat. Dia konsep dia macam malaikat turun waktu perang Badar. Perang Badar, siapa turun? Malaikat. Nabi minta ke wahai malaikat turun? Tak. Nabi minta dekat Allah. Allah turunkan malaikat. Nabi tak minta, ya Jibril, inzil, turun. Tak ada. Carilah dalam hadis, mana-mana sahih hadis. Tak ada. Adakah Nabi minta, wahai Jibril turun? Tak. Nabi minta apa? Ya Allah, arifna, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Nabi berdoa tu minta dekat Allah. Allah turunkan malaikat. Macam itulah juga jin. Kita minta dekat Allah, ya Allah tolong aku. Tiba-tiba Allah nak tolong kita dengan hantar jin. Kerja kita ke? Bukan kerja kita. Allah tolong. Allah gerakkan jin Muslim untuk tolong kita. Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi kita kena minta kat jin ke? Tak boleh minta lah. Sebab tu Ibn Taymiyah paling faham isu ni. Orang keliru, orang tak faham benda ni. Dia tak faham betul-betul detail yang Ibn Taymiyah cakap tu. Ini masalah juga. Tak ada kan? Bohong. Maksudnya orang yang mendakwa Ibn Taymiyah kata boleh minta tolong jin tu, dia tak faham perkataan Ibn Taymiyah. Dia tak faham apa yang Ibn Taymiyah beritahu. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz. Apa kita perlu dakwah kepada mereka selalu berhujah dapat mimpi bertemu Nabi SAW dan
Apakah kita perlu berdakwah kepada mereka selalu berhujah dapat mimpi bertemu Nabi SAW dan buat amalan tertentu? Ini kita bagi yang ayat dalam surah Sabah tadi. Surah Sabah tadi. Ya, maksudnya memang jin tipu. Ya. Tak ada malaikat ke apa benda ke bohong. Nabi ke tak. Sebab Nabi SAW kita kata dah wafat. Ya, maksudnya orang yang mendakwa berhujah dengan mimpi ni dia tak faham konsep mimpi. Dan anda pernah bahaskan tentang konsep mimpi menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan ada dah rakaman. Boleh carilah dekat YouTube asalnya mimpi menurut ahli sunnah wal jamaah. Ada dalam 3 siri kot. Anda dah bincang. Boleh rujuklah mimpi ni. Kita ada bahas kan. Wallahu ta'ala habis dah waktu. Panjang soalan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.